Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung bacaan daripada surah Al-Balad, bermula daripada ayat 16 sehinggalah ayat 20, dan ianya merupakan bahagian yang terakhir untuk bacaan surah Al-Balad. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya untuk sama-sama kita memahami kaedah-kaedah membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan juga kita memahami ayat-ayat yang dibaca nanti. InsyaAllah kita akan terus kepada sambungan bacaan ayat 16 surah Al-Balad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. Baik, dalam ayat 16 ini kita lihat dari segi perbincangan hukum tajwid, iaitu pada sebutan au menjadi hukum lin, dibaca dengan lembut. Kemudian pada miskinan, miski, di situ kita sebut sin dengan nipis dan ki juga dengan nipis. Miskinan, dan makhraj huruf sin adalah di tengah kerongkong, manakala huruf kaf di pangkal lidah, sebelah dalam berdekatan dengan anak tekak. Au miskinan za. Baik, di situ kita ada bertemu dengan fathatain yang tidak selari, bertemu dengan huruf zal. Huruf zal termasuk dalam huruf ikhfa haqiqi. Jadi hukum bacaannya adalah dengung dengan kadar 2 harakat. Jadi cara nak dengung ikhfa ini, pastikan hujung lidah kita renggangkan sedikit, dan dengung keluarnya di bahagian hujung lidah. Au miskinan, sebab huruf zal di hujung lidah kita letakkan antara gigi atas dan bawah. Itu adalah makhraj huruf zal. Kemudian ada huruf ta yang di atasnya ada sukun, matrabah. Jadi huruf ta ni dia bersifat dengan berangin, jadi pastikan dia berangin. Za matrabah, jangan bunyi mac ataupun mat, itu dah jadi qalqalah. Cuma dia berangin sahaja, matrabah. Kemudian kita waqaf pada ta itu namanya tarmabutah, maka diwaqaf dengan bunyi ha. Zamat rabah. Baik, kita ulang semula ayat 16 ini. Au miskinan zamat rabah. Baik, masuk ayat 16 masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelum ini, iaitu bagaimana kita nak berikan makan, maka ataupun bagaimana kita nak mengetahui amalan yang Allah tinggikan darjatnya, iaitu memberi makan kepada anak-anak yatim dan kaum kerabat. Kemudian selain daripada itu, kita boleh berikan makan kepada orang-orang miskin, iaitu disebutkan pada au miskinan.
kita beri makan kepada orang-orang miskin za matrabah, yang terlantar di atas tanah. Jadi orang miskin yang tiada rumah, yang tiada cukup bekalan makanan, yang susah dan sebagainya, maka itu di antara amalan-amalan yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kita ulang semula. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Dalam ayat yang ke-17 ini, kita lihat dari segi hukum tajwid terlebih dahulu, iaitu pada mim yang bersyaddah. Mim yang bersyaddah adalah termasuk di dalam huruf-huruf yang dengung. Jadi mim itu diwajibkan kita baca dengan dengung. Dia termasuk dalam wajibal gunnah ataupun wajibul gunnah. Jadi pada mim yang bersyaddah wajib dibaca dengan dengung dan boleh sehinggalah 3 harakat. Dengungnya pastikan di bibir. ثم كان من الذين آمنوا. Kita tengok pada amanu. Baik, di situ terdapat hukum mad badal. Amanu dibaca dengan kadar 2 harakat. Kemudian watawasaw bis sabri. Baik, kita tengok situ ada hukum lin pada sawbi. Sawbi yang mana huruf waw tu ada sukun, sebelumnya ada fathah, maka dibaca dengan lin. Watawasaw bis sabri. Bis sabri pastikan ada angin yang keluar daripada bibir. Bis sabri, sebab huruf sad itu dia bersifat dengan safir, yakni berdesir. Dan umpama bunyi sad ini umpama bunyi angsa. Bis sabri, dan satu lagi pastikan dibaca dengan tebal. Watawasaw, jangan bunyi saw. Kalau saw itu huruf sin, jadi huruf sad. Watawasaw bis sabri, pastikan ditebalkan. Bis sabri, huruf ba di situ dibaca dengan qalqalah sughra. Kemudian watawasaw bil marhamah. Bil, di situ dia ada huruf lam yang di atasnya ada sukun, dibaca dengan izhar. Kita izharkan bunyi lam tersebut. Kemudian huruf ra itu dibaca dengan tebal. Bil marhamah, marhamah, tebalkan huruf ra. Dan kita waqaf dengan ta marbutah, jadi waqaf dengan ha. Kita ulang semula. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Maksud ayat yang ke-17 ini iaitu, selain dari tidak mengerjakan amal-amal itu, yakni amal-amal yang telah dijelaskan di atas, ia tidak pula menjadi orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Watawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Watawasaw bil marhamah, berpesan-pesan dengan kasih sayang. Marhamah tu artinya kasih sayang. Maksudnya dahlah dia tak mau nak buat benda yang baik, dia tak mau nak beri makan pada orang miskin, pada orang anak-anak yatim dan sebagainya, dia juga tidak beriman kepada Allah, dan juga dia tidak memberikan pesan-pesan yang baik, pesan
berpesan dengan sabar dan juga berpesan-pesan dengan kasih sayang. Dahlah dia tak mau buat kebajikan dan dia juga tak mau bagi nasihat. Jadi orang-orang ini orang yang tidak mau melakukan kebajikan dan kebaikan. Ayat yang ke-18, Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Baik, ayat yang ke-18 ini pula, dari segi hukum tajwid kita lihat ada hukum mad pada laika. Di situ ada alif, di atasnya ada tanda mad. Sebab itu bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimah, maka dinamakannya sebagai mad muttasil. Mad muttasil ini maksudnya mad yang huruf hamzah, huruf alif dan hamzah tu duduk dalam satu kalimah. Itu namanya mad muttasil. Maka hukum bacaannya wajib dipanjangkan lebih daripada 2 harkat. Maksudnya dia boleh panjangkan daripada 3 harkat sehinggalah 6 harkat. Itu bagi pendapat imam-imam qurra. Maka di sini bagi hukum mad muttasil ini ada 2 harkat sehinggalah 6 harkat. Ada yang kata 4 harkat. Ashabul maimanah. Kemudian pada huruf sad seperti biasalah kita tebalkan dan bagi dia berangin sedikit. Ashabul maimanah. Bul maimanah, huruf lam itu dibaca dengan sukun. Ashabul maimanah, dan diwaqafkan dengan ta marbutah, kita waqaf dengan ha. Baik, kita ulang semula. Ulaika ashabul maimanah. Baik, maksud ayat yang ke-18 ini iaitu Ulaika ashabul maimanah, ketahuilah bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan, ulaika, merekalah ashabul maimanah, golongan pihak kanan yang beroleh syurga. Jadi ayat ni nak menerangkan mereka yang melakukan amal kebajikan, beri makan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, sahabat handal yang berdekatan, ahli keluarga, mereka yang melakukan amal yang tinggi darjatnya, maka merekalah golongan-golongan pihak kanan, yakni yang beroleh syurga. Ayat yang ke-19, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Baik, dalam ayat yang dibacakan tadi dari segi hukum tajwid, kebanyakannya hukum mad asli pada wallazi kafaru biayatina menjadi mad asli. Ayatina, di situ dia jadi mad badal, ayatina. Kemudian hum, mim mati yang di atasnya ada sukun, hukumnya izhar syafawi, bacaannya jelas dan nyata. Yakni kita jelaskan bunyi mim mati dengan cara merapatkan bibir. Hum asha, hum asha. Asha, huruf sad itu bagi dia berdesir. Habul jannah, bul ada huruf lam yang di atas yang ada sukun, maka dibaca dengan izhar. Kita jelaskan bunyi lam. Mash'ama, huruf shin itu
dibaca dengan sifat tafashi, yakni berhamburan udara. Mash'amah, dan kita waqaf dengan ha. Kita ulang semula. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Maksud ayat yang dibacakan tadi iaitu وَالَّذِينَ كَفَرُوا, dan sebaliknya orang-orang yang kufur, biayatina, ingkar akan ayat-ayat keterangan kami, hum ashabul mash'amah, mereka lah golongan pihak kiri. Jadi ashabul mash'amah adalah golongan pihak kiri. Ashabul maimanah golongan pihak kanan. Dan ayat yang ke-20, yakni ayat yang terakhir, alaihim narum muqsadah, alaihim narum muqsadah. Baik, dalam ayat yang dibacakan tadi kita lihat dari segi hukum-hukum tajwid yang ada, iaitu pada alaihim, alai dia menjadi hukum lin, dibaca dengan lembut. Kemudian ada mim yang di atasnya ada sukun, hukumnya izhar syafawi. Narum muqsadah itu ada hukum idgham ma'al gunnah. Jadi kita baca dengan dengung. Muqsadah, muqsadah pastikan huruf hamzah makhrajnya adalah di bahagian pangkal kerongkong, berdekatan dengan bahagian dada. Muqsadah. Kemudian kita waqaf dengan bunyi ha. Muqsadah itu waqaf bagi ta marbutah, kita berhenti dengan ha. Kita ulang semula. Alaihim narum muqsadah, alaihim narum muqsadah. Baik, masuk ayat yang terakhir ni iaitu alaihim, yakni mereka ditimpakan. Yani ashabul mash'amah tadi, mereka ini ditimpakan azab siksa narum muqsadah, yakni neraka yang ditutup rapat supaya kuat bakarannya. Jadi bagi orang-orang yang kufur akan ayat-ayat keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mau membuat kebaikan, kebajikan, maka bagi mereka adalah di dalam api neraka yang ditutup rapat, supaya bakarannya kuat dan menyakitkan. Itu adalah balasan untuk mereka yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk bacaan surah Al-Balad. Kita ada beberapa bahagian dan ini adalah bahagian yang terakhir. Jadi insya-Allah untuk memastikan kita memahami, maka pastikan kita mendengar daripada ayat 1 sehinggalah ayat 20. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya dan kita akan ulang semula daripada ayat 16 sehinggalah ayat 20 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم
Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi dengan ayat-ayat yang lain pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.